Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita jumpa lagi sekarang dengan unit 2, muka surat 23, buku teks sains KSSR tahun 4, manusia. Okey, hari ni kita tajuk baru. Okey, mari kita tengok apa cerita pasal manusia ni untuk bab ni. Okey, terdapat pelbagai situasi yang berlaku di taman rekreasi pada suatu petang. Apakah yang berlaku kepada mereka yang boleh dikaitkan dengan kemahiran dengan proses hidup manusia? Okey. Wah, segarnya udara. Aduh, sakitnya. Aduh, memulasnya perut saya. Ah, penatnya. Habis peluh tu badan. Wanginya. Ini semua adalah aktiviti di pusat rekreasi. Apa yang berlaku di pusat rekreasi? Okey, apa dia nak tunjukkan sebenarnya ni? Proses-proses hidup manusia lah ni kan. Ada yang berpeluh, ada yang sedang bau, ada yang sakit, ada yang sedang tarik nafas, ada yang sedang pergi tandas. Kan? Mari kita lihat. Hari ni rupanya kita nak belajar tentang organ pernafasan manusia. Okey, apa itu organ pernafasan manusia? Mari kita kaji. Manusia bernafas untuk hidup. Ya, betul. Tak percaya, cuba fikir. Awak tengah tidur ke awak tengah tak perasan pun, kita memang akan sentiasa bernafas. Semasa bernafas, manusia menyedut udara masuk ke dalam peparu. Disedut masuk dalam peparu dan menghembus semula udara keluar dari peparu. Peparu merupakan organ pernafasan manusia. Mari kita kenali organ yang terlibat semasa proses pernafasan. Okey, organ pernafasan manusia. Ini gambar dia ada dalam buku. Ada 3 je. Hidung, lepas tu trakea, lagi satu adalah paru. Inilah organ dia. Ada 3 organ. Hidung, trakea dan juga peparu. Okey. Boleh Mudah kan? Okey. Cikgu dia kata, cuba kamu kenal pasti organ yang terlibat dalam proses pernafasan. Inilah organnya. Hidung, trakea, peparu ni. Kan? Okey. Jadi kat sini ada info klik. Info sains sebenarnya. Kita baca. Saiz peparu kiri lebih kecil berbanding dengan saiz peparu kanan kerana jantung kita ada kat sebelah kiri. Okey. Sekarang ni awak tengok pada diri awak. Cuba awak ambil tangan kanan awak atau tangan kiri awak. Awak letakkan tangan awak itu dekat sebelah kiri dada kita. Sebelah kiri. Awak rasa tak ada denyutan nadi? Duk 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 kan? Denyutan nadi berada di sebelah kiri dada kita. Maksudnya dekat belah kiri kita tu ada jantung. Dan bila dia ada jantung, peparu kita, dia ambil ruang sikit untuk peparu. Jadi peparu kita yang sebelah kiri ni kecil. Jadi berbanding dengan sebelah kanan, peparu kita kecil, belah kiri besar sikit belah kanan. Sebab ada jantung. Okey. Lagi satu, bila dalam gambar macam ni, okey, peparu ni, kalau kita lihat dalam buku, peparu yang sebelah kanan ni adalah peparu kiri. Okey, sebab lukisan ini menghadap kita. Jadi yang sebelah kanan ni adalah peparu kiri, yang sebelah kiri ni peparu kanan. Jadi yang peparu yang kecil tu adalah sebelah kiri. Jadi sebelah kiri tu mana? Yang belah sini lah. Okey, ini penting untuk kalau awak belajar pasal jantung nanti. Tapi bukan sekarang lah. Okey. Alright, kita teruskan dengan muka surat 25. Organ pernafasan manusia kita nak label. Jadi aktiviti ria ini aktiviti berkumpulan. Boleh juga kalau nak buat seorang. Okey. Alat dan bahan, kita nak lihat yang ada 3 color, iaitu merah, ungu dan juga coklat. Okey. Penggelik, pembaris, pensel, kertas putih, kad manila, pen penanda dan juga gunting. Okey. Langkah-langkah dia, mula-mula kita lukis gambar peparu. Lukis gambar paru dekat kertas putih. Lepas tu kita gelikkan tanah liat merah. Kemudian kita tekap tanah liat tu dekat kertas yang kita dah potong tadi bentuk peparu. Supaya tanah liat tu berbentuk seperti peparu. Seterusnya, kita buat langkah yang sama, tapi kita buat hidung pula. Lukis gambar hidung, kita gunting, lepas tu kita ikut tanah liat warna coklat tu dengan bentuk hidung. Kemudian, kita buat benda yang sama lagi, nombor 5 tu. Tapi kita buat gambar trakea, kemudian kita bentukkan tanah liat seperti huruf Y. Nak bentuk macam trakea lah. Kemudian kita letakkan model-model itu, kita letak dekat kad manila. Kita susun seperti ini. Nampak? Hidung, trakea, peparu. Kita labelkan. Tulis hidung, trakea, peparu. Okay. Inilah contoh hasil kerja dalam aktiviti ini. Okay. Kita label lah dengan pen penanda. Kemudian soalan dia.
Berdasarkan aktiviti di atas, apakah organ yang terlibat semasa manusia bernafas? Organnya tadi itulah. Jawapan dia, hidung, trakea dan peparu. Okey, hidung, trakea, peparu. Itu sahaja. Okey, jom kita pergi kepada lebih mendalam, iaitu muka surat 26. Proses pernafasan manusia. Okey. Faris sedang bersenam bersama rakan-rakan, bersama-sama dengan abangnya. Semasa bersenam, mereka menyedot udara segar. Segarnya. Mari kita ikuti kisah pengembaraan udara semasa Faris bernafas. Okey. Ni dia dengan abang dia. Tarik nafas. Dia senang kan? Okey. Kita lihat dekat sini. Ingat, kena dengar betul-betul sebab ini sangat penting konsep dia. Sebab konsep dia lebih tepat berbanding yang masa KSSR dulu. Okey. Kita lihat. Dekat hidung. Dekat hidung yang belah sini. Dekat hidung. Saya oksigen. Saya dan kawan-kawan disedot masuk ke dalam hidung. Tu nampak oksigen tu yang warna putih. Kan? Dia pun masuk dalam hidung. Dekat trakea. Ni dekat trakea apa berlaku? Semasa menarik nafas ni. Masa dia tarik nafas, nampak tu yang warna biru banyak, warna merah sikit kan? Kami sedang melalui trakea. Maksudnya masa masuk ni warna biru banyak, warna merah sikit, maksudnya oksigen dia sangat banyak. Merah tu karbon dioksida. Karbon dioksida tu sikit je, ada 3 biji. Kan? Lepas tu semasa menghembus nafas, tengok tu. Masa menghembus nafas, masih yang paling banyak tu oksigen warna putih. Tapi warna merah tu lebih banyak berbanding masa tarik nafas. Iaitu karbon dioksida lebih banyak berbanding menarik nafas. Jadi, keadaan dia macam ni. Masa tarik nafas, bilangan oksigen lebih banyak berbanding dengan semasa menghembus nafas. Okey, konsep dia macam tu. Semasa menghembus nafas, bilangan karbon dioksida lebih banyak berbanding semasa menarik nafas. Faham kita kalau dulu kita belajar tarik karbon dioksida, tarik nafas oksigen, hembus nafas karbon dioksida. Okey, tapi untuk yang kali ini yang dah betul, yang baru punya sukatan, dia lebih mendalam dan lebih tepat. Masa kita tarik nafas, karbon dioksida ada, oksigen pun ada. Masa kita hembus nafas, karbon dioksida ada, oksigen pun ada. Dan memang oksigen banyak masa tarik nafas dan hembus nafas berbanding karbon dioksida. Karbon dioksida memang sikit, masa tarik ke, masa hembus ke memang sikit. Tetapi ayat yang sebenar-benarnya tepat adalah macam ni. Oksigen yang kita tarik lebih banyak daripada yang kita hembus. Nampak ni? Okay? Karbon dioksida masa kita tarik nafas kurang daripada karbon dioksida yang kita hembus. Faham? Okay, saya ulang sekali lagi. Ayat yang lebih tepat. Oksigen masa menarik nafas, kuantiti oksigen semasa kita menarik nafas lebih banyak berbanding semasa kita menghembus nafas. Itu ayat yang paling betul. Kuantiti karbon dioksida semasa kita menghembus nafas lebih banyak berbanding semasa menarik nafas. Itulah yang sebenarnya kita kena faham konsep pernafasan kali ni. Okay, dia berbeza dengan yang dulu. Okay, kalau abang-abang awak dulu dia belajar tarik nafas oksigen, hembus nafas karbon dioksida. Jadi ini kita kena betulkan. Okay? Nota, selain hidung, rongga udara juga dapat memasuki peparu melalui rongga mulut. Okay? Jadi kalau kita tak tutup hidung kan kita boleh bernafas guna mulut. Okay. Ini cerita dengan lebih mendalam. Okay, dekat peparu. Bila kita zoom in peparu tu, zoom. Rupanya dia ada satu bahagian yang bulat-bulat tu. Ni nama dia alveolus sebenarnya. Dan dekat hujung tu ada merah biru ni. Ini adalah kapilari darah. Nampak alveolus ni dia biji-biji kecil-kecil supaya luas permukaan dia besar. Dan kapilari darah ni pun dia banyak sangat. Dekat situ. Sebab nak membolehkan apa sebenarnya? Dekat sinilah udara kita masa kita sedut masuk dalam ni kan. Masuk dalam ni. Okay, kemudian dia masuk dalam ni, dia akan pergi ke udara tu akan pergi dekat salur darah tu. Dan salur darah yang tadi dia bawa lah darah yang dah ada oksigen. Kemudian dia pun bawa juga darah yang dan dah tak ada oksigen, dia keluarkan balik dekat alveolus ni untuk dikeluarkan ke peparu untuk dihembus. Mungkin agak sukar tak apa, kita pergi perlahan-lahan. Okay, ini yang berlaku. Kita zoom in daripada peparu ni, kita zoom terus ke dalam alveolus ni. Dan kemudian kita zoom lagi. Inilah bendanya, iaitu karbon dioksida dan peparu, karbon dioksida dan gas oksigen. Kita tengok sini.
saya karbon dioksida. Saya dibawa keluar dari paru-paru. Nampak dikeluarkan masa dekat, nampak ni salur darah. Ini alveolus. Okey. Jadi salur darah ni karbon dioksida ni dikeluarkan daripada salur darah ni ke dalam paru-paru ni, ke dalam alveolus ni, kan masuk kat sini, kemudian dikeluar dekat sini. Okey. Kemudian kita hembuskan dekat hidung. Oksigen pula yang daripada sini, daripada paru-paru masuk kat dalam alveolus ni, kemudian dia pergi ke salur darah, dia masuk ke dalam salur darah. Okey. Jadi saya pula masuk ke dalam paru-paru. Oksigen masuk ke dalam paru-paru, karbon dioksida dikeluarkan daripada paru-paru. Okey, kat sini berlaku proses resapan gas. Okey, nampak tu? Oksigen dan karbon dioksida. Jadi semasa di paru-paru, proses pertukaran gas berlaku. Oksigen akan masuk dalam paru-paru, manakala karbon dioksida pula akan keluar daripada paru-paru. Inilah konsepnya. Okey. Kemudian muka surat seterusnya. Okey. Pernafasan manusia melibatkan proses menarik nafas dan menghembus nafas. Perhatikan laluan udara. Okey, untuk yang ini kita kena faham menarik dan menghembus nafas. Laluan udara je. Okey. Jadi masa kita tarik, udara masuk melalui hidung atau mulut lah. Masuk ke trakea dan seterusnya ke paru-paru. Nampak line warna biru tu? Anak panah warna biru. Hidung, trakea dan paru-paru. Mudah kan? Kemudian masa kita hembus nafas, daripada paru-paru kita keluarkan ke trakea dan kita keluarkan ke hidung. Jadi laluan dia paru-paru, trakea, hidung. Okey, mudah kan? Jadi berdasarkan kisah pengembaraan udara, cuba kamu ceritakan semula secara kreatif tentang laluan udara dan pertukaran gas semasa manusia bernafas. Macam mana kita nak cerita? Kita boleh cerita, mula-mula udara masuk daripada hidung, gas oksigen masuk daripada hidung, kemudian masuk ke dalam trakea, masuk ke paru, berlaku pertukaran gas di alveolus tadi dalam ni kan. Kemudian gas tu bertukar di dalam salur darah dengan alveolus, kemudian digantikan dengan gas udara yang dah tak ada oksigen, keluarkan balik ke trakea. Okey, jadi awak kena cerita ringkas sajalah. Kalau dia minta ceritalah yang macam saya cakap tadi. Okey, simple saja Okey, jadi sampai muka surat 28 dululah. Okey, nanti saya akan untuk muka surat seterusnya kita akan terangkan berkenaan dengan lebih tepat, lebih mendalam tentang perubahan gas yang saya cerita, gas karbon dioksida dan juga oksigen punya kuantiti tadi. Okey, jadi sampai sini dulu, sampai muka surat 28. Saya harap anda faham dan nantikan video seterusnya daripada saya. Sila subscribe dan tekan butang loceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.